Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 28 November bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini. Mahkamah Rayuan Kota Kinabalu tolak rayuan saman Tan Sri Musa Aman. Kerajaan cukup sumber bayar gaji penjawat awam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Session Kuala Kangsar Perak menetapkan 12 Disember depan untuk sebutan semula kes dua lelaki didakwa terbabit dengan kumpulan pengganas Harimau Pembebasan Tamil Ilam LTTE. Hakim Rohaida Ishak menetapkan tarikh itu bagi membolehkan pihak pendakwaan memperoleh laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan pakar keganasan. Kedua-dua tertuduh S. Ari Vinden, 27 tahun dan V. Balamurugan, 37 tahun didakwa pada 29 Oktober lalu. Pada sebutan semula hari ini, Timbalan Pendakwa Raya Hashutanti Halil memohon mahkamah memberikan masa untuk siasatan dilengkapkan. Namun dibantah Peguam Matthews Jude yang mewakili kedua-dua tertuduh dan memohon kes disebut semula minggu depan. Ia berikutan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan esok sebagai tarikh memutuskan isu jaminan terhadap semua tertuduh. Ari Vinden didakwa atas pertuduhan memberi sokongan kepada LTTE di dalam satu majlis di Dewan Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, Cawangan Sungai Siput pada 28 Disember 2014. Manakala Balamurugan dituduh memberi sokongan pada kumpulan pengganas LTTE pada tarikh, waktu dan tempat sama. Balamurugan turut berdepan tiga pertuduhan lain iaitu memiliki item berunsur perbuatan keganasan atau berkaitan dengan LTTE dalam telefon bimbit pada 10 Oktober lalu di perkarangan stesen taksi Sungai Siput, Kuala Kangsar. Kedua-duanya masing-masing didakwa mengikut Seksyen 130J-1-A Kanun Keseksaan dan 130JB-1-A Akta Sama. Mahkamah Rayuan Kota Kinabalu menolak rayuan saman Tan Sri Musa Aman dengan kos yang mencabar pelantikan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sebagai Ketua Menteri Sabah. Tan Sri Musa diperintahkan membayar kos berjumlah RM20,000 kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Johar Mahiruddin sebagai responden pertama, manakala RM50,000 kepada Datuk Seri Muhammad Shafie sebagai responden kedua. Sesi pendengaran rayuan bermula kira-kira jam 9 pagi tadi di hadapan tiga hakim terdiri daripada Datuk Kamardin Hashim, Datuk Rodzariah Bujang dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah. Pada 7 November tahun lalu, Mahkamah Tinggi menolak saman yang difailkan oleh Tan Sri Musa terhadap Tun Johar Mahiruddin dan Datuk Seri Muhammad Shafie dengan memohon keputusan pelantikan berkenaan sebagai tidak mengikut perlembagaan. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi memutuskan Tan Sri Musa telah kehilangan hak majoriti dalam Dewan Undangan Negeri DUN. Kerajaan mempunyai sumber mencukupi bagi menampung perbelanjaan termasuk untuk membayar gaji penjawat awam. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata ia terbukti apabila penarafan kredit berdaulat Malaysia kekal tinggi pada paras A3 atau A tolak dengan unjuran stabil. Guan Eng dalam satu kenyataan berkata sekiranya kerajaan meminjam untuk membayar gaji penjawat awam seperti dakwaan pihak tertentu, penurunan penarafan kredit akan berlaku. Kerajaan juga, kata beliau, sedang menepati sasaran merendahkan defisit fiskalnya daripada 3.7% berbanding keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2018 kepada 3.4% untuk tahun ini. Guan Eng menegaskan dakwaan Ketua Pembangkang Negeri Sembilan Datuk Seri Muhammad Hassan dalam ucapan di Dewan Undangan Negeri DUN pada Isnin lalu jauh meleset dan mudah disangkal. Timbalan Presiden UMNO itu mendakwa Kerajaan Persekutuan meminjam wang untuk membayar gaji penjawat awam. Guan Eng berkata bagi suku ketiga 2019, emolumen Kerajaan Persekutuan berjumlah RM19.9 bilion.
Pendapatan kerajaan dalam suku sama pula RM68.8 bilion, yang bermakna pendapatan kerajaan adalah 3 kali ganda lebih besar berbanding tanggungan emolumen. Menurut kenyataan itu juga, Kerajaan Persekutuan sentiasa berupaya membayar gaji penjawat awam dan memenuhi tanggungjawab kewangan yang lain berbeza dengan situasi dialami Kerajaan Kelantan. Kementerian Kewangan pada 14 Oktober lalu meluluskan permohonan pendahuluan daripada Kerajaan Kelantan berjumlah RM100 juta untuk membiayai sebahagian perbelanjaan negeri itu, termasuk membayar gaji anggota pentadbiran kerajaan negeri. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengalu-alukan cadangan Presiden Korea Selatan untuk meningkatkan lagi hubungan dua hala antara kedua-dua negara menjadi tahap perkongsian strategik. Beliau menyatakan perkara itu dalam mesyuarat dua hala Kuala Lumpur, Seoul. Terdahulu, Presiden Moon Jae-in menyambut ketibaan Tun Dr. Mahathir di Blue House pagi tadi. Perdana Menteri berada di Seoul sempena lawatan rasmi selama 2 hari berakhir hari ini. Kedua-dua pemimpin kemudian mengetuai mesyuarat dua hala yang turut dihadiri beberapa menteri kabinet kedua-dua negara. Menurut Tun Dr. Mahathir lagi, beliau menyatakan rasa kagum dengan Korea Selatan yang menggunakan teknologi baru untuk memacu pertumbuhan ekonominya. Sebelum itu, Moon berkata dengan mengharmonikan dasar kerajaan, dasar pandang ke timur dan dasar selatan baru, Seoul dan Kuala Lumpur dapat memperluaskan kerjasama. Bentuk kerjasama itu seharusnya dapat memanfaatkan rakyat dalam revolusi industri 4.0 serta bandar pintar dan industri halal. Isu yang dibincangkan termasuk kerjasama dalam perdagangan dan pelaburan, kerjasama dalam penjagaan kesihatan dan sains perubatan, kerjaan digital serta pertahanan. Selesai mesyuarat, Tun Dr. Mahathir dan Moon kemudian menyaksikan pemeteraian 4 memorandum persefahaman. MOU berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi, kerajaan digital, penjagaan kesihatan dan sains perubatan serta pengurusan air dan pembetongan. Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. 4 kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo. Sidang Dewan Rakyat, isu penguatkuasaan kerusi keselamatan kanak-kanak CRS, sistem e-lelong awam harta tak alih dan kontroversi pertukaran tanah Kementerian Pertahanan antara yang menjadi tumpuan. Laporan penuh kita bersama wartawan Nur Fazilah Muhammad Sahir. Silakan Fazi. Ya, Hawa. Projek urus niaga pertukaran tanah membabitkan Kementerian Pertahanan sedang dirunding semula. Menterinya Muhammad Sabur berkata langkah itu bagi memperoleh semula keseluruhan mahupun sebahagian daripada kerugian yang dianggarkan RM500 juta. Land swap sekarang ini dirunding semula, di antaranya projek-projek yang dirunding semula banyak. Kalau saya nak baca di sini, supaya kenapa dirunding semula? Syarikat dulu telah berbelanja dan oleh kerana ada perkara yang tidak kena, kita minta runding semula dan pihak kementerian akan meletakkan harga yang sepatutnya, bukan mengikut kehendak mereka yang mendapat projek itu. Perundingan semula ini sedang berjalan dan ianya akan projek-projek itu akan diteruskan dengan rundingan semula beberapa tempat supaya yang kita hilang lebih kurang dalam laporan Tan Sri Amrin Buang, hasil daripada land swap ini lebih kurang 500 juta, sekurang-kurang dapat kita selamatkan melalui rundingan semula ini. Kalau tidak semua pun, sekurang-kurang kita memperolehi setahap dan setaraf dengannya. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Lembah Pantai Ahmad Fahmi Muhammad Fazil yang ingin tahu usaha kementerian agar masalah sama tidak berulang. Jelasnya, pada 18 September lalu, kementerian telah membentangkan kertas jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan berhubung hala 7 projek di hutan melintang. Kementerian Pertahanan sebelum ini mendedahkan kerajaan rugi lebih RM500 juta bagi urus niaga 16 projek pertukaran membabitkan tanah seluas 1,183 hektar bernilai RM4.7 bilion milik kementerian itu yang dipercayai berlaku sejak 1997.
Kebimbangan ibu bapa berhubung penguatkuasaan kerusi keselamatan kanak-kanak CRS khususnya keluarga yang mempunyai anak ramai kini terjawab. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Kamarudin Jaafar berkata, keluarga yang mempunyai ramai anak akan diberi pengecualian dan kelonggaran bagi setiap kereta persendirian. Kalau boleh, anak-anak yang berumur ketinggian dia 120 sehingga 135 cm diberikan kelonggaran. Ada dia punya optional. Saya bersetuju kalau bawah 120 cm ke bawah memang wajib. Itu saya cukup bersetuju. Sebab bayangkan kalau keluarga tu, saya minta maaf Tan Sri Speaker, saya ambil masa sikit. Bayangkan sekiranya keluarga tu ada 4 anak di bawah kategori ini. Kereta apa mereka nak gunakan? Takkan keluarga tu semua tengah aufat? Sebagaimana yang berhormat Menteri pun maklumkan dalam penggulungan bajet baru-baru ini akan diambil pendekatan pendidikan, nasihat dan sebagainya. Tidak akan ada tindakan-tindakan yang jelas dan keras ataupun disaman. Khusus untuk keluarga yang besar, saya boleh laporkan bahawa yang melibatkan keluarga yang besar akan diberikan pengecualian sekiranya di dalam sebuah kenderaan tersebut tidak membolehkan CRS dipasang dalam bilangan yang sama dengan ramainya anak-anak kita. Jadi kelonggaran akan diberikan dalam pelaksanaan ini memandangkan bahawa apa yang rasa amat bimbang itu juga dalam pertimbangan kementerian. Menurut beliau, walaupun pelaksanaan itu akan dikuatkuasa tahun depan, kerajaan mengambil pendekatan mendidik masyarakat terhadap keperluan penggunaan CRS. Statistik menunjukkan kematian jalan raya yang melibatkan kanak-kanak juga tinggi, iaitu 15%. Selain CRS, kementerian juga kata Datuk Kamarudin sedang membuat pertimbangan serius untuk mewajibkan penggunaan tali pinggang keledar ke atas penumpang bas. Sistem e-lelong awam harta tak alih yang akan diperluas ke 12 lagi Mahkamah Tinggi Malaya tahun depan tidak akan meminggirkan perkhidmatan pelelong-pelelong tradisi berlesen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Vui Keong berkata kerajaan juga akan mempertimbangkan untuk mengendalikan e-lelong secara hybrid yang akan melibatkan pelelong tradisi untuk melindungi punca pendapatan mereka. Datuk Liew memberi jaminan itu bagi menjawab soalan dibangkitkan Ahli Parlimen Bukit Bendera Wong Hon Wai berikutan luahan yang diutarakan Persatuan Pelelong Pulau Pinang yang bimbang akan tergugat dengan pelaksanaan sistem e-lelong. Jadi bagi pihak pelelong tradisi yang telah pun terjejas dengan e-lelong ini, kerajaan bolehlah mempertimbangkan cadangan mereka untuk mengadakan sistem secara hybrid. Sistem secara hybrid ini akan, untuk makluman yang berhormat, akan juga menggunakan perkhidmatan pelelong tradisi di mana mereka tidak akan dikeluarkan daripada sistem e-lelong ini dan mereka boleh memastikan perkhidmatan mereka diteruskan dan menjaminkan periuk-nasi mereka tidak akan terjejas. Ketika ini, sistem e-lelong dilaksanakan bagi kes-kes yang didaftarkan di Mahkamah Tinggi Kuantan, Mahkamah Tinggi Temerloh, Mahkamah Tinggi Ipoh dan Mahkamah Tinggi Taiping. Hartanah-hartanah yang akan dipaparkan untuk dilelong melalui sistem e-lelong adalah melibatkan hartanah-hartanah yang dilelong oleh Mahkamah Tinggi Malaya di Semenanjung, Malaysia. Melalui sistem itu, identiti pembida adalah dirahsiakan bagi memastikan tiada ketirisan maklumat dan pembida juga boleh membuat bedaan tanpa sebarang tekanan dan campur tangan daripada pihak ketiga atau sindiket. Sekian saja laporan dari Parlimen. Kembali ke Sri Pentas. Assalamualaikum. Terima kasih Fazil langsung dari Parlimen. Selamat bertugas. Kita ke laporan seterusnya. Malaysia percaya pendekatan yang diambil dengan memberi sokongan teknikal kepada negara membangun dan negara kepulauan kecil mampu mengekalkan kedudukan negara sebagai ahli Majlis Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO bagi kategori C untuk tempoh 2020-2021. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata negara telah mempamerkan komitmen dan tanggungjawab yang terbaik untuk komuniti maritim dunia. Sehingga kini lebih 430 peserta dari 57 buah negara telah mendapat manfaat daripada program perkongsian kerjasama teknikal Malaysia. Laporan bersama koresponden Media Prima, Haliza Hashim.
Berucap di sesi plenari Persidangan Agung IMO yang ke-31 pada Selasa, Anthony berkata selaras dengan objektif IMO, Malaysia sentiasa berusaha untuk menjadikan sektor perkapalan lebih cekap dan mampan. Kementerian Pengangkutan telah mengenal pasti pelaksanaan strategi untuk mengekalkan kerusi ahli majlis melalui kempen yang mengenengahkan inovasi. Antaranya keterlibatan secara langsung di bawah program kerjasama teknikal bersepadu yang merupakan sumbangan Malaysia kepada sosioekonomi komuniti maritim. Ia mempamerkan keprihatinan Malaysia dalam meningkatkan kemahiran dan modal insan di negara-negara membangun yang memandang ke Malaysia untuk bantuan kepakaran. Bahawa kita memainkan peranan kita dan tanggungjawab kita dengan penuh keikhlasan sepanjang tahun, sepanjang kita menjadi ahli majlis. Setakat ini kita mendapat banyak sokongan dan setakat hari ini kita telah mendapat apa yang dipanggil sebagai sokongan dua hala, di mana kita pun juga menyokong negara lain juga menyokong kita, telah mencecar lebih 100 negara. Malaysia sedang berusaha untuk dilantik kembali sebagai ahli majlis kategori C bagi tempoh 2020 hingga 2021. Sebelum ini, Malaysia menduduki kerusi majlis IMO selama 7 penggal berturut-turut sejak 2006-2007. IMO adalah agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal keselamatan kapal, keselamatan pelayaran, pengoperasian perkapalan dan pencegahan pencemaran marin dari sumber kapal. Terdahulu, Anthony menyaksikan pemeteraian perjanjian persefahaman di antara Port Klang Free Zone Sdn Bhd dan World Maritime University Sweden. Antara lain, ia merangkumi penubuhan sebuah akademi maritim dan logistik, menawarkan kursus jangka pendek, program serantau, e-pembelajaran dan pengajian jarak jauh. Kerjasama ini akan menyaksikan penyelidikan dalam bidang pengajaran dan pendidikan maritim, perkapalan, pengurusan pelabuhan dan perlindungan terhadap persekitaran laut. Haliza Hashim, London. Ekonomi negara dijangka cerah tahun depan meskipun menerima tekanan ekoran ketegangan perdagangan antara Amerika Syarikat dan China. Ketua Pegawai Eksekutif Aberdeen Standard Islamic Investments Malaysia Sdn Bhd, Gerald Ambrose berkata, kestabilan mata wang ringgit dan unjuran pertumbuhan yang baik turut menyumbang kepada prestasi positif Malaysia. So I do think that with that turnaround, that change in the valuation so that the ringgit will start to strengthen against the US dollar in line with the renminbi will lead to a turnaround in the market, and there are some tremendous opportunities here in Malaysia. Extremely difficult to navigate. Tambah beliau, sektor semikonduktor mencatatkan prestasi lemah pada September dan Oktober. Bagaimanapun, permintaan untuk teknologi 5G akan kekal kukuh tahun depan. Tahun 2020 juga bakal menyaksikan peningkatan permintaan domestik bagi beberapa sektor termasuk sektor minyak dan gas, pembuatan IT, perbankan, insurans dan takaful. Anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kubang Pasu Kedah terpaksa mengambil masa kira-kira 30 minit sebelum dapat menangkap ular sawa sepanjang lebih 16 meter dan seberat hampir 200 kg di kebun getah Kampung Tok Arang, Batu Lima, Kot Diang petang semalam. Sebelum itu, reptilia berkenaan dipercayai baru saja menelan seekor anak lembu. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kubang Pasu, Kapten Kamaruzamal Kasa, pihaknya menerima panggilan pada jam 2.42 petang. Ular berkenaan ditangkap anggota APM wanita Zihila Mat Saad dengan dibantu dua rakan lelaki yang lain. Kak Ila ambil tangan pala sebab Kak Ila cuma pegang pala dan kami dua untuk respon untuk handle belakang lah. Kak Ila dia akan acukan ular, dia akan bermain dengan ular tu. So dari segi itu ular tu dia akan ralik bila dia tengok permainan yang kita main mana. Lepas tu daripada situ kita boleh buat tindakan seterusnya dengan cara menangkap ni. Memang agak berisiko lah, no? Agak berisiko jugalah sebab saiz ni memang risiko dia tinggi. Saiz ni memang kita jarang nak dapat lah. Jarang nak dapat dan jarang jumpa. Anggota APM turut berdepan kesukaran apabila terpaksa membawa lori 3 tan memasuki kawasan kebun getah yang jauh dari jalan kampung. Ia bagi membawa ular sawa berkenaan ke pejabat APM Kubang Pasu sebelum diserahkan kepada Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kedah untuk tindakan lanjut.
Laporan antarabangsa. 15 orang awam maut, 8 daripadanya kanak-kanak apabila kenderaan yang dinaiki melanggar periuk api di wilayah Kunduz Utara Afghanistan. 6 wanita dan seorang lelaki antara yang terkorban dalam letupan di wilayah bersempadan dengan Tajikistan itu. Kejadian berlaku kira-kira jam 5 petang waktu tempatan semalam apabila periuk api yang ditanam pengganas Taliban meletup dan terkena sebuah kenderaan awam. Insiden turut menyebabkan 2 mangsa cedera. Pihak berkuasa masih menyiasat sama ada kenderaan awam terbabit adalah sasaran sebenar pengganas. Di Kanada, seorang lelaki didakwa di Mahkamah Toronto selepas melempar najis manusia ke arah orang ramai di beberapa kampus universiti serta pejalan kaki. Samuel Opoku, 23 tahun, ditahan Selasa lalu sebelum dihadapkan ke mahkamah dengan 10 tuduhan membuat kacau dan melakukan serangan dengan senjata. Menurut polis, Opoku didakwa menyembah najis yang diisi dalam baldi ke arah seorang wanita dan anaknya yang duduk di perpustakaan universiti. Dia turut melakukan perbuatan sama terhadap seorang wanita dan lelaki di sebuah lagi kampus universiti termasuk pejalan kaki wanita di Toronto. Kejadian berlaku pada Jumaat, Ahad dan Isnin lalu. Sukan. Rungutan kontingen Malaysia di Tamasya Sukan SEA 2019 di Filipina berhubung masalah logistik tuan rumah semakin berkurangan. Menurut Ketua Kontingen Negara, Datuk Megat Zulkarnain Omardin, ia adalah perkembangan yang baik buat atlet negara walaupun sedar perubahan itu hadir sehari selepas Presiden Filipina Rodrigo Duterte dilaporkan marah dengan situasi semasa yang berlaku di negaranya. Sehingga semalam beberapa perkara telah pun diselesaikan. Yang mana Presiden Filipina sendiri telah pun turut memberi kenyataan yang mana beliau berasa duka cita dengan sebarang yang telah pun berlaku. Namun yang lebih penting ialah supaya atlet kita tidak terganggu. Jangan atlet kita rasa emosinya terusik dengan perkara-perkara yang sedemikian. Pelbagai aduan telah dikemukakan termasuk masalah pengangkutan, penginapan dan makanan berjaya mendapat perhatian Duterte. Beliau kini berada di Pusan, Korea Selatan bagi menghadiri persidangan pemimpin-pemimpin negara dan dijadualkan pulang sebelum Majlis Pembukaan Sukan SEA 30 November ini. Menurut jurucakap Istana Presiden, Duterte akan melancarkan siasatan ke atas penganjuran sukan itu sejurus tamasya itu tamat 11 Disember depan. Ia bagi menyiasat sebarang unsur ketirisan sehingga menyebabkan beberapa projek lambat siap dalam tempoh yang ditetapkan. Laporan itu mengakhiri Buletin 1.30.